Semua orang akan ada fasa-fasa kehidupan dia. Saya pun bukan maksum yang saya lengkap baik semua benda daripada saya lahir. Kita semua ada sejarah kita. Okey, Datuk Dira. Datuk Dira merupakan timbalan yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Melaka dilantik pada 27 Disember 2021, betul? Ya, betul. 10 tahun lebih lah meninggalkan dunia lakonan. Tinggal betul ke ada lagi yang masih tak tertinggal tu? Sebenarnya sebelum secara mainstreamnya terlibat dengan politik, kita dah buat kerja-kerja belakang tabir. Berlakon tu after few years, saya dah start decide untuk buat benda macam script writing, then start to direct, then start to produce. So basically secara tak langsungnya perlahan-lahan saya cuci tangan, elok-elok sabun baik-baik. Betul lah. Okey dah saya tak. Sekarang ni terlalu banyak kecaman, especially bidang politik lah. Bukan kita nak bercerita terlalu dalam tentang politik, tapi bila sebut sekarang ahli-ahli politik, tunggu je masa nak dikecam. Terutama netizen dekat social media tu kan. So macam selain daripada Dira bawa aktiviti perjuangan tu, Dira sendiri macam tak risau ke dengan benda-benda netizen punya mulut, netizen punya dia orang membalas, mengkritik di situ. Macam mana Dira handle semua benda tu? Yelah, hidup ni kalau nak risau semua manusia cakap pun kita pening kan. Tak payah jadi orang politik, kau meniaga goreng pisang pun kau pening nanti kejap lagi. Jadi tu cakap orang boleh tu, tapi dengan keadaan dunia tanpa batasan. Batasan ni dulu kita ingat connectivity saja, maksudnya communication saja. Tapi nampaknya batas adab pun dah tak ada kan. Batas-batas agama pun makin kurang. Jadi semua orang boleh cakap macam-macam. Jadi kita tengoklah ni tanda-tanda dia kan. Kita kalau tanya saya risau dengan tindakan dekat manusia lah. Tapi nak buat macam mana? Kita dah dedahkan diri kita dah kan. Tapi pada saya kalau kita faham kita macam cakap, back to the foundation of why you being here. Kenapa kita masuk dalam politik? Kalau memang you nak bawa nilai perjuangan itu, maka you faham sebelum you bawa dan you bagi tahu kat orang. Jadi kita tak kisah pun dengan apa orang cakap. Yang penting kita tahu apa kita buat. Walaupun Dira banyak kontroversi sebelum ni. Tiba. So, tak apa. Tak apalah. Semua orang akan ada fasa-fasa kehidupan dia. Saya pun bukan maksum yang saya lengkap baik semua benda daripada saya lahir. Kita semua ada sejarah kita. And I think that's just phase of life. Everybody deserve chances. I take it at the very middle age lah maksudnya. I've been through life yang ialah yang penuh glamour, penuh dengan kontroversi, penuh dengan isu dan sebagainya, kalau orang cakap dan sebagainya. Tapi kalau ikutkan, itu adalah isu normal kalau saya. Sebab melalui banyak kontroversi juga, melalui banyak perjalanan hidup. Tapi kan kalau orang katakanlah macam seorang wanita kan, kalau kontroversi ni, sekali lagi orang kata orang tetap salahkan wanita. Apa-apa sikit kan kalau kahwin cerai ke, orang tetap salahkan wanita. Betul ke macam tu keadaannya sekarang? Sebenarnya nak korek benda lain. Alright. Yelah, dia kalau cerita pasal tu secara typically orang akan letakkan konon salah. But being a woman myself, I don't agree. Men do have issues within themselves, you know, which semua orang ada pun. Lelaki perempuan dia akan ada flaws dia. Dia akan ada kekurangan. Kita bukannya cukup semua benda dan lengkap semua sifat kita pun kan. Jadi soal hubungan tu saya rasa kalau kata lelaki dan perempuan, ada je lelaki yang bermasalah. Cuma kita tak pernah nak menyatakanlah secara terang-terangan, ataupun mungkin benda tu tidaklah berada dalam satu, sebab kita selalu letakkan kaum wanita itu sebagai kaum yang perlu dilindungi kan. Jadi bila dia berhadapan dengan satu masalah tu, kita rasa dia lah perlu dilindungi. Sebenarnya lelaki juga perlu dilindungi. Lelaki juga perlukan perlindungan. Dia pun kadang-kadang mangsa juga. Betul. If you're talking about sexual harassment, things that I've been talking about all this while, it doesn't happen just to the girl. It happen to the boys as well. Cuma whether or not we want to bawa macam tu. Dan kalau tanya saya, protection ni tak perlu ikut gender or whatever. Semua orang deserve protection.
So cumanya kita yang rasa dia orang terror sangat sampai kita rasa kita ni yang jadi bangsa keadaan sebenarnya tak, sama je sebenarnya cerita. So I take it very fair in that sense. So tak ada siapa punya salah, wala sama ada ialah kalau kata dalam perhubungan pun siapa mana-mana rumah tangga yang tak panjang jodohnya, it's how you manage. Janganlah bataskan diri untuk sentiasa belajar jadi lebih baik. Gitu. Yang saya lihat sekarang, ramai wanita ingin menceburi dalam bidang politik. Tetapi, ini pendapat saya, tetapi ramai yang tidak begitu menyerlah seperti ahli politik yang sebelum ni lah. Kalau saya dapat lihat macam Tan Sri Rafidah Aziz, Tan Sri Shahrizad Jalil. So, nama-nama mega dalam dunia industri politik ini kurang. Tapi ramai wanita yang nak tampil ke depan. So, macam mana tu Datuk Dira? Yelah, memang itulah. Even kita dah lepas hampir 70 tahun lebih kan merdeka, kita yang you ingat pun Tan Sri Rafidah Aziz, Tan Sri Shahrizad Jalil. Maknanya dalam politik lah, kita tak cakap dalam corporate dan sebagainya, mungkin ramai kan. Kita pun tahu Bank Negara dan sebagainya, dia punya governor pun kita tahu perempuan dan sebagainya. So I think in politik ni hanya ada beberapa, maybe kurang daripada 5 orang. Itu hampir 70 tahun, lebih daripada 70 tahun kita merdeka. So jadi memang ini bukan satu isu yang baru dan dia bukan satu benda yang memeranjatkan. In fact, untuk saya katakan dia tak betul sangat apa pun, ada betulnya. Memang kita kekurangan. Tetapi itulah juga menjadinya asbab kenapa pada saya kena kita sendiri sebagai perempuan, I keep saying this to myself that it's okay if there is not many women yet. But I have to be one of them trying to make sure I get through it for the younger version nanti, the younger generations. Okey, Datuk Dira. Orang dulu tengok you ganas. You ganas, bukan ganas perkahwinan dalam perkahwinan saja ya. Tetapi ganas juga membawa motor ke hulu ke hilir sebelum ni. So sekarang ni dah jadi ketua timbalan yang dipertua ni sibuk macam mana pun masih riding ke macam mana? Yelah, kalau nak bandingkan dengan dulu mestilah dulu masa tu banyak lagi sikit kan. Tapi itulah kan, kita ni kadang-kadang life balance dia macam mana. Allah tarik sikit-sikit je nikmat saya untuk saya bersukaria bab-bab tu lah. Kerana tanggungjawab makin besar. Jadi, bawa lah juga kadang-kadang. Tapi tak adalah macam dulu boleh ride pusing satu Malaysia, yak-yak-i kan. Sekarang ni dah tak ada lah. Tak ada yak-yak-i sangat lah. Tak ada yak-yak-i sangat dah. Dapat pergi makan sekejap, makan kuih pau ke apa ke contoh, cukup dah bersrahmat dah. Bila kita cakap ada masa untuk diri Datuk sendiri, masa untuk naik motor, masa untuk bersama anak dan juga anak-anak dan suami tu macam mana? Yelah, soalan ni mesti orang kata saya macam mana susun. Saya tu sebenarnya saya tak cari masa. Saya yakin masa tu ada. Sebab memang Allah dah bagi kita kan masa tu 24 jam. Saya tak perlu cari pun, because the moment you start to fikir you cari masa, that is why you start to get tired actually. You penat cari masa. Padahal masa tu dah ada. Kenapa nak kena cari? Dia ada je. It's just how you want to use it. So saya tu despite my job as being yang berkhidmat, kita tak boleh cakap yang berhormat sangat ni lah. Yang berkhidmat, lepas tu saya ada suami juga isteri, saya kena jaga mak saya jaga anak-anak saya dan sebagainya. Saya belajar lagi. Saya masih lagi simpan motor saya untuk saya. Kalau kata saya nak, I want to have my norm. Maksudnya kita ada kehidupan kita, hobi kita juga. Yeah. I do ride, I do dive, and I still do all those things. Saya tak pernah pun rasa macam dah jadi macam ni, kita tak boleh dah nak konon gini. Aku juga dah kenapa pula kan. Aku pun manusia juga. Betul kan? Bukannya saya buat benda mengepek pun. Why? Being a YB, I cannot go dive? Can ride. Why? Being a YB, I cannot ride? Can ride. Nothing wrong with it. So, I always think that it's nothing to be, tak ada benda yang perlu disahkan dengan orang kata, orang selalu cakap tak ada masa. Saya cakap, no. You keep saying that, that's why you don't have masa. You keep telling yourself that aku kena cari masa. That's when you get tired. Sikap yang mungkin orang tak tahu tentang Datuk Dira. Orang tahu you ahli politik, you mungkin seorang pelakon sebelum ni, you seorang pengacara ke, tak tahu lah penyanyi ke. Tak, syair je kata. Syair dengan nasyid kan. So apa sikap you sebenarnya yang mungkin orang luar tak tahu? Sebenarnya saya sangat partisipatif tau dalam benda yang saya buat. Bermaksud, kalau saya pergilah contoh pergi bersihkan rumah orang sebab banjir tu contoh saya akan bersihkan sama-sama.
Dan Betul saya tak ni, sampai- betul ni betul. Dan saya Bukan tak akan- lakonan bukan saya macam borak-borak, lepas tu macam sapu-sapu, macam sembuh-sembuh gitu. Bukan buat PR, tak. Jadi orang sampai akan bukan puji diri sendiri, bukan, faham, tapi saya memang budak yang macam gitu. Saya memanglah budak yang akan macam kalau nak pergi cuci rumah orang, saya bukan hanya bawa orang saja untuk tolong cucikan, tapi dengan saya sekali macam. Jadi orang selalunya apa yang akan jadi adalah orang tak perasan ada seorang YB sebenarnya dekat rumah tu sebab dia pun dah berlumpur. Dia pun sama macam bidik lah. Kata-kata sedikit kepada semua follower atau pembaca majalah Nona. Kepada semua yang ialah mengikuti, mendoakan ataupun ada yang juga nasihatkan dan sebagainya, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan khususnya sudah tentulah kepada semua pengundi-pengundi saya di dalam Dream kerana bagi saya peluang kali ini. Yang tak undi pun tak apa, saya okey je sebenarnya. Saya tidak tahu dia undi orang lain kan. Jadi tak apa, saya akan cuba sehabis baik untuk lakukan yang terbaik. Dan saya minta maaf awal-awal kalau kata saya ni tidak seperti yang diharapkan mungkin. Tapi bagilah saya peluang, bagilah saya waktunya untuk saya insya-Allah cuba yang terbaik.